Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami dalam agenda awalnya pada malam ini. Hari ini agenda awal nak bercerita mengenai seni. Tapi bukan sekadar seni biasa, kita nak bercerita seni bagaimana ini peranan seni dalam membina negara bangsa. Topiknya macam besar bunyi, tapi kita cuba mendasari dengan bersih tolak daripada buku ini, iaitu Nuansa Nusantara Arts and Liberation, di mana salah satu inisiatif yang dikeluarkan oleh RA Fine Arts bersama dengan pameran lukisan, dan orang kuatnya Raja Ahmad Anwar bersama kami pada malam ini untuk bercerita sikit sebanyak mengenai buku ini. Tapi lebih besar daripada itu, apa yang kita dapat gambarkan seni dalam sebuah, ya, kita bercerita mengenai negara beberapa tinggi, kita bercerita mengenai negara maju, tapi bagaimana pengisian jiwa, bagaimana pengisian seni dalam pada hari ini, itu yang akan kita bincangkan. Mungkin sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut lagi, mungkin kita boleh bercerita ni buku yang sendiri, Nuansa Nusantara. Kalau kita melihat bahawa hasil-hasil seni selalunya terhad kepada pameran-pameran lukisan, dan pameran-pameran lukisan di Malaysia khususnya yang terbayang di masyarakat umum khususnya, apabila berlakunya adanya pameran lukisan hanyalah sekadar berapa nilaikah nilai lukisan tergantung di dinding, dan tempoh pameran itu agak terhad sekali. Jarang adanya hasil-hasil lagi cerita di sebalik pameran-pameran itu didokumentasikan. Dan itu salah satu usaha yang cuba dipelopori oleh RA Fine Arts juga, di mana saya, kalau sefaham saya, pembacaan saya, setiap kali ada pameran keluar juga dengan hasil buku dan juga yang berbentuk esei dan juga sajak. Bagaimana kita dapat memikirkan perkara ini? Betapa penting dokumentasi itu dalam karya seni dalam negara kita hari ini? Ya, Zul, itu satu soalan yang paling menarik. Justru kerana kita masih lagi berada di tahap yang memerlukan banyak pengisian dari segi pendokumentasian. Kegiatan-kegiatan seni terbanyak dan rencang, tapi dari segi dokumentasi masih lagi berkurangan. Sebab itu kita di RA, waktu kita memulakan usaha ini hampir 6 tahun yang lalu, kita bertekad untuk mengadakan dokumentasi research dan dokumentasi serta penerbitan. Sehingga kini kita telah menerbitkan hampir lebih daripada 20 buah buku, ya, pelbagai jenis, ya. Tetapi lebih jauh daripada itu, kita perlukan buku-buku yang boleh meneliti dan menelaah perkembangan seni rupa dalam negara kita dan hubung kaitnya dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita, apa yang berlaku dalam pergulatan jiwa bangsa kita. Dan kita sejarahnya disorot bagaimana, ya? Ya. Sebab itu misalnya dalam buku ini bagaimana kita memandangkan, misalnya buku ini terdiri daripada 17 buah esei dan beberapa buah sajak. Sajak ditulis antara lain oleh saudara penyair tersohor, saudara Bahazin Datuk Bahar, dan dari saudara penyair muda saudara Lutfi Saad, dan seorang lagi saudara Fazli Ibrahim. Esei-esei sebahagian ditulis oleh seorang sejarawan seni terkenal negara, Profesor Zakaria Ali, sebuah dari saudara Fazli, dan kurang lebih 14 oleh saya sendiri. Dan ini satu koleksi yang merangkumi pelbagai pihak. Dikelompokkan secara umum, pertamanya soal pemerian lukis-lukis tertentu, lukis-lukis mapan, ya. Misalnya ada cerita berkenaan Saddam Jamal, cerita berkenaan Mustafa Ibrahim dan seterusnya. Kedua, esei-esei ini menghubung kaitkan kegiatan seni dengan masyarakat. Ketiga, kegiatan seni dengan gejala-gejala bersifat kemanusiaan, termasuk di peringkat antarabangsa seperti penderitaan di Palestin, ya, pelarian Palestin. Jadi seni ini dia tidak wujud dalam satu vacuum, dalam satu lompong, ya, tetapi dalam suatu kekosongan, tapi sebaliknya dia merupakan penzahiran ekspresi daripada apa yang berlaku dalam masyarakat dari zaman berzaman sebenarnya. Dan ini penting kerana kegiatan seni itu sebenarnya terpancar daripada asas pegangan dan falsafah sesuatu bangsa atau tamadun. Ibn Khaldun telah banyak kali mengungkapkan hal ini, bagaimana pentingnya pembinaan suatu falsafah, fokus falsafah dan pembinaan suatu tamadun. Dan antara yang memainkan peranan ini, di samping para cendekiawan,
intelektual, ulama, pemikir dan semua adalah golongan seniman dan budayawan. Dan seniman lebih berupaya barangkali untuk menarik minat yang lebih ramai kerana terutamanya seniman dalam seni rupa ataupun seni rupa, ya, kerana dia bersifat visual. Apatah lagi dalam dunia kita yang sekarang ini, kita memang dengan image yang lebih lengkap. Jadi bagaimana juga dalam masa itu kita dapat melihat bahawa kita ni koleksi ataupun koleksi lukisan karya yang cukup hebat sekali. Kita juga memiliki pelukis-pelukis mapan yang cukup tersohor. Dalam aspek itu juga hasil-hasil lukisan ini jarang sekali untuk dapat kita tatapi. Kerana kita faham bahawa semakin tinggi nilai estetik artistik suatu hasil karya itu, ini mungkin harganya lebih tinggi dan juga mungkin hanya dapat dikatakan oleh golongan individu-individu yang memilikinya sahaja. Jadi dalam proses itu juga perkara ini dapat dikongsikan. Bagaimana juga ini dapat ditatapi oleh generasi yang lebih muda pada hari ini. Pandangan ini bagaimana? Kami di RA biasanya lebih banyak menganjurkan pameran yang melibatkan pelukis-pelukis muda atau dari generasi baru. Ya. Dan pengalaman yang singkat selama 6 tahun ini pun, antara yang kita hadirkan sewaktu mereka mula muncul 6 tahun yang lalu, sudah ada yang mempunyai nama dan telah berpameran di luar negara. Ya. Jadi maknanya itu yang utama. Tetapi kita juga percaya bahawa harus dilakukan secara serius pameran kelompok yang mapan. Cuma kadang-kadang sebagai sebuah galeri, dia memerlukan penyelidikan untuk mencari bahan itu dan kemudiannya untuk memujuk penghimpun karya tersebut untuk mengizinkan karya itu dipamerkan. Sebelum memikirkan sama ada karya itu boleh dilepaskan, untuk dipamerkan saja tidak mudah. Kerana kadang-kadang mereka bimbang dari segi pelbagai segi. Tapi ini soalan asal daripada Saudara Zul tadi itu satu yang fundamental sebenarnya. Kerana ini sebenarnya peranan ini kita boleh memainkan peranan secara kesalingan, secara komplementari, ya, untuk melengkapi. Tetapi badan-badan awam harus memainkan tanggungjawab mereka, harus meningkatkan lagi keupayaan mereka. Kerana khazanah bangsa kita, kalau kita tidak, dan seni rupa adalah antara khazanah bangsa, kalau kita tidak teliti, karya-karya besar ini banyaknya pergi keluar. Dan memang ada karya kita seperti karya Syed Ahmad Jamal, Seniman Negara, Allahyarham sekarang, ya, yang sempena kemerdekaan 30 tahun, berjudul M30. Sekarang ini menjadi koleksi sebuah muzium di negara jiran kita. Dan seringkali mereka menggunakan image itu untuk buku dan brosur promosinya. Okey, kita nak bercerita lebih banyak lagi mengenai perkara itu, cabaran dan juga bagaimana partisipasi dan juga peranan badan-badan awam dan juga NGO dan sebagainya dalam mendukung seni di negara kita. Kita berhenti sedikit dahulu, perbincangan perkara itu kita bincangkan selepas ini. Lalu Kraman